Pelancongan berasaskan komuniti pacu kedatangan pelancong ke Sabah. Antara paparan dari Sabah petang ini. Laporan penuh terus bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Sahih, Kerajaan Negeri memperuntukkan 1.1 juta ringgit bagi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur di kawasan Dun Kiulu. Ia bagi pembinaan tempat letak kereta Pekan Kiulu, pembinaan jalan raya ke Kampung Kitapol dan projek bekalan air graviti Kampung Lopot. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor memberitahu peruntukan tersebut merupakan usaha kerajaan negeri memperkukuh sektor pelancongan di luar bandar. Beliau berucap merasmikan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tuaran di Dewan Masyarakat Kiulu. Menurutnya, sektor pelancongan di Sabah terus mencatat pencapaian memberangsangkan dengan sumbangan ketara daripada pelancongan berasaskan komuniti COBT dan Kiulu muncul sebagai salah satu perintis utama dalam pembangunan COBT. Jumlah keseluruhan hasil negeri daripada COBT meningkat kepada 7 juta ringgit pada 2024 berbanding 6.7 juta 2023 melibatkan 18 daerah aktif. Datuk Haji G turut merakamkan tahniah kepada 4 persatuan COBT di negeri ini yang berjaya memeterai MOU bersama 4 universiti serta 1 persatuan pelancongan dari Taiwan termasuk Persatuan Pelancongan Kiulu. 3 lagi COBT termasuk Persatuan Pelancongan Tamunan, Persatuan Pengusaha Kopi Sabah dan Persatuan Komuniti Wanita Kampung Tambatuan Kedamaian Kota Belud. Kerjasama ini dijangka membawa manfaat besar dalam pemindahan ilmu dan pemerkasaan komuniti pelancongan setempat. Setakat April, 64% penduduk Sandakan mendaftar dalam sistem QR Code aduan masyarakat. Antara aduan tertinggi diterima adalah kes berkaitan dadah. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Asman Baja menggesa lebih ramai masyarakat mendaftar seterusnya menyalurkan maklumat dalam sistem berkenaan. Dalam 64% telah pun dicapai, maknanya ada lagi sedikit, 36%. Kami masih mengharapkan masyarakat di Sandakan ini untuk please come forward, bagi kita maklumat supaya polis boleh bertindak dengan cepat dalam apa-apa aspek pun yang dibangkitkan. Beliau ditemui media dalam program High Profile Policing dan Hari Bertemu Pelanggan di Sandakan. Sistem aduan pertama di Malaysia ini merupakan inisiatif PDRM dan tambahan perkhidmatan kepada konsep Ops Payung bertujuan meningkatkan kehadiran anggota polis di kawasan tumpuan orang ramai. Menerusi perkhidmatan berkenaan, segala aduan berkaitan keselamatan boleh dilaporkan terus menerusi kaedah imbas kod QR yang diletakkan di setiap premis perniagaan. Baik, beralih ke perkembangan banjir. 4 pusat pembinaan sementara PPS masih dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah Suk dan Beaufort. Setakat 4 petang, 695 berada di PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, di Suk seramai 325 orang daripada 103 keluarga berlindung di PPS Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Keningau 2 dan PPS Dewan Kampung Ansip Tengah. Manakala di Beaufort, 370 orang melibatkan 114 keluarga berlindung di Pusat Pemindahan Kekal Selagon dan PPS Dewan Residensi Prima Woodford Estate. 19 kampung terjejas banjir iaitu 9 di Suk dan 10 kampung di Beaufort. Program Madani Rakyat PMR yang akan diadakan di Tawau mampu membuka ruang kepada usahawan tempatan untuk mengembangkan perniagaan. Ia juga memberi peluang kepada usahawan tempatan melangkah ke peringkat nasional dan antarabangsa. Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Moira David berkata, penganjuran PMR 2025 berskala besar dapat menjadi medium mempromosi pembangunan hub perindustrian di Sabah. Supaya usahawan di Sabah tidak tercicir ataupun hanya berada di negeri Sabah saja. Mereka pun memerlukan peluang untuk bekerja ataupun untuk menjadi usahawan sampai ke peringkat bukan saja di Semenanjung Malaysia, mungkin sampai ke peringkat luar negeri. Program Madani Rakyat akan berlangsung di Tawau bermula 9 hingga 11 Mei di dataran Majlis Perbandaran Tawau.
Dengan tema menghapuskan kemiskinan melalui keusahawanan, program ini merupakan inisiatif kerajaan mendekati rakyat dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan serta aktiviti secara langsung. PMR yang dianjurkan selama 3 hari turut mengetengahkan pelbagai aktiviti inklusif termasuk pemeriksaan kesihatan percuma, pameran perkhidmatan kerajaan, hikmat nasihat sosial, program TVET, karnival kerjaya dan aktiviti integrasi komuniti pelbagai kaum. Temu mesra komuniti madani bukan sekadar salam dan senyum, malah medan sebenar cetus perubahan. Program dilaksana Jabatan Penerangan ini membolehkan segala isu berbangkit dalam kalangan komuniti setempat dapat dirungkai sekaligus mencari jalan penyelesaian. Ahli Parlimen Tawau Datuk Le Sufi berkata menerusi temu mesra juga dapat mengemaskini bentuk pembangunan yang akan dilaksana kerajaan pada masa akan datang. Saya sangat mengalurkan program seperti hari ini kerana dia memberikan satu kesebenarnya kita selaku pemimpin dan akar umbi untuk kita berkongsi fikiran dan mengemaskinilah ini pembangunan yang berkenaan ini. Dia berkata demikian semasa menghadiri program Temu Mesra Madani bersama 21 ketua komuniti madani Tawau dan Kalabakan. Datuk Loh turut memuji peranan yang dimainkan Jabatan Penerangan Sabah dalam mewujudkan komuniti madani di beberapa kawasan sekaligus memudahkan kerajaan menyalurkan bantuan yang diperlukan rakyat. Sementara itu, Pengarah Penerangan Sabah Jaini Samamat Nur berkata program seumpama dapat memberi peluang kepada ketua-ketua madani menyampaikan maklumat secara terus. Untuk berkongsi pandangan, berkongsi maklumat dan bertukar-tukar fikiran berkenaan dengan perkembangan semasa dan juga isu-isu semasa yang dihadapi di kawasan masing-masing. Jabatan Hal Ehwal Wanita JEHWA bekerjasama dengan Persatuan Usahawan dan Profesional Wanita Sabah SUEPA membantu meningkatkan daya saing usahawan wanita di Sabah. Antara kerjasama mengadakan program yang mampu memperkukuh jaringan profesional dalam perniagaan diusahakan. Pengarah JEHWA Haslina Ismail berkata kerjasama seumpama juga berupaya meningkatkan keboleh pasaran usahawan wanita serta membantu mempromosi pemikiran inovatif kepada golongan usahawan wanita di negeri ini. Kita masih lagi dalam proses perbincangan dan perancangan ini kita mungkin akan melaksanakan sama ada pertengahan tahun ini ataupun hujung tahun ini. Haslina ditemui media dalam program pengurusan perniagaan cemerlang anjuran JEHWA bersama SUEPA di Kota Kinabalu. Seramai 60 usahawan wanita terdiri daripada usahawan berdaftar di bawah JEHWA menghadiri program ini. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah. Kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Redwin.